Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اليوم نتعلم عن القواعد العربية. Hari ini kita akan belajar tentang kawaid Arabiyah. Ayuha tullab, dari segi umumnya al-kalam yanqasimu ila thalathatil aqsam. Al-kalam yanqasimu ila thalathatil aqsam. Al-ismun wa fi'lun wa harfun. Okay, kalam atau kata-kata, kita ulang kaji murajaah. Kalam atau kata-kata terbahagi kepada tiga bahagian, iaitu isim, kata nama, fi'lun, kata kerja, harfun, iaitu huruf ataupun kita gelar sebagai kata yang menyambungkan antara isim dan fi'il. Baik. Dalam pembahagian isim, fi'il dan huruf ini terbahagi kepada beberapa bahagian. Contohnya isim terbahagi pada jenis jinsu. Jinsu ini yang kita bahaskan tentang mudzakkar ataupun muannas. Mudzakkar ataupun muannas, sama ada dia itu isim lelaki Muhammad contohnya, ataupun muannas Fatimah, Fatimatun, ta marbuta yang menunjukkan dia itu muannas. Kemudian kita akan bahaskan dalam isim juga al-adad, bilangan. Tadi kita jinsu, sama ada perkataan ini untuk mudzakkar atau muannas. Yang adad pula adalah bilangan, sama ada dia itu mufrad satu, musanna dua, jamak tiga dan lebih. Okey. Mufrad, musanna wal jamak. Ini kita dah belajar sebelum ini. Jamak kita bahagikan kepada tiga bahagian, mudzakkar wal muannas. Jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim dan jamak takthir. Kita dah belajar sebelum ini. Dan saya harap awak boleh ambil ini sebagai nota awak untuk awak lihat. Kemudian kita ingin belajar sebentar lagi adalah isim dari segi sama ada dia itu khas ataupun am. Ma'rifah wan nakirah. InsyaAllah kita akan belajar pada hari ini adalah khas wal am. Baik, taib. Ayuha tullab, lihat kepada fi'il pula. Kita dah belajar fi'il terbahagi kepada tiga sahaja, sama ada fi'il madhi yang telah berlaku, fi'il mudhari' yang sedang berlaku, dan fi'il amar, ini perintah. Tiga sahaja, mudah sangat. Baik, kemudian huruf, sama ada huruf itu bersifat mabni atau mu'rab. Huruf kita akan belajar insya-Allah. Baik. Kita masuk ke perbahasan yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu isim dari segi khas ataupun am. Isim dari segi khas ataupun am digelar sebagai ma'rifah ataupun nakirah. Ma'rifah ataupun nakirah. Baik. Ma'rifah wan nakirah, tajuk pembelajaran kita pada hari ini dari segi kawaid Arabiyah, iaitu ma'rifah wan nakirah. Apa itu ma'rifah, apa itu nakirah, insya-Allah kita akan tahu sebentar lagi. Ma hiya ma'rifah wan nakirah? Apa itu ma'rifah? Apa itu nakirah? Kita lihat. Ma'rifah ismun tadullu ala syai'in mu'ayyin. Ismun tadullu ala syai'in mu'ayyin. Isim atau kata nama yang menunjukkan suatu benda yang tertentu, ataupun kita gelar sebagai bahasa Melayunya kata nama khas. Kata nama khas. Baik. Nakirah pula ismun tadullu ala ghair mu'ayyin. Isim yang menunjukkan kepada bukan yang tertentu, ataupun kita gelar sebagai kata nama am. Nakirah kata nama am, manakala ma'rifah kata nama khas. Ini ma'rifah kata nama khas, nakirah
kata nama am. Itu secara umumnya kita ketahui ma'rifah itu kata nama khas, wan nakirah kata nama am. Baik. Ini ta'rif kepada ma'rifah wan nakirah. Kita lihat isim ma'rifah menunjukkan kepada suatu isim yang tertentu, ditentukan isim tu kepada siapa. Adapun nakirah menunjukkan kepada suatu isim yang tidak ditentukan, iaitu umum, isim yang umum sahaja. Baik, kita lihat contoh al-amsilah. Contoh isim ma'rifah. Contoh isim ma'rifah Ahmad, tertentu. Ahmad, Muhammad itu Ahmad nama. Ar-rajulu, lelaki itu, ada tanda alif lam menunjukkan ini khas, lelaki itu. Okey, huwa, dia. Haza, ini. Dan banyak lagi. Ini contoh-contoh isim ma'rifah, isim yang khas, yang ditentukan kepada siapa ditujukan kalimah-kalimah ini. Baik, seterusnya isim nakirah, kata nama am. Contohnya al-talibu. Okey, pelajar. Pelajar mana? Tak tahu mana satu. Pelajar. Ar-rajulu, lelaki. Lelaki mana? Tak tahu. Yang penting dia adalah lelaki. Tapi kalau ar-rajulu, lelaki itu, kita tentukan lelaki itu. Okey. Alimu, seorang yang alim. Siapa? Tak tahu. Madrasatun, sekolah. Sekolah mana? Tak tahu. Sebab dia umum. Okey, nakirah kata nama umum, ma'rifah kata nama khas. Baik. Seterusnya, takwin jumlah. Kenapa kita perlu tahu ma'rifah wan nakirah? Tujuan yang utama apabila kita nak membentuk satu ayat, kita nak buat ayat, kita kena tahu kita nak gunakan ayat ni secara ma'rifah ataupun nakirah. Kita nak gunakan ayat ni secara umum ataupun khusus, ditujukan kepada seseorang atau suatu benda, ataupun ayat ini berbentuk umum. Jadi penting kita kena tahu apa itu ma'rifah, apa itu nakirah. Apa itu ma'rifah, apa itu nakirah. Kita lihat contoh ayat yang kita boleh ambil supaya kita berfaham kenapa perlu mempelajari ma'rifah wan nakirah. Baik. Contoh ma'rifah, Muhammadun karimun. Muhammad seorang yang mulia. Muhammad seorang yang mulia. Siapa Muhammad? Ini Muhammad. Okey, siapakah Muhammad? Inilah Muhammadnya. Ini bila kita katakan kita nak buat ayat tentang Muhammad, kita dah tahu siapakah tu Muhammad. Inilah Muhammadnya. Muhammadun karimun. Muhammad ni adalah kalimah yang ma'rifah, yang khas. Orang tahu Muhammad tu siapa. Oh, ini Muhammad. Hanya perkataan ni kita gelar sebagai mubtada' wa khabar, iaitu mubtada' dan isim ma'rifah. Okey. Seterusnya kita lihat nakirah pula. Okey. Nakirah, ayat yang sama. At-talibun karimun, pelajar yang mulia. Pelajar yang mulia. Pelajar mana? Tak tahu. Mungkin boleh pelajar ni, mungkin boleh dia ni, mungkin boleh dia ni. Sebab kat sini talibun ini tidak ditentukan siapa yang ditujukan. Okey, kita tak boleh katakan talibun karimun, pelajar itu. Tidak boleh. Sebab apa? Ini adalah nakirah. Okey, ini adalah nakirah. Kecuali kita tambahkan alif lam di hadapan, kita katakan sebagai at-talibun karimun, pelajar itu yang mulia. Itu boleh jadi makrifah. Tapi kalau kata talibun karimun, talibun ni adalah perkataan nakirah. InsyaAllah kalau awak faham, kita boleh teruskan. Siapa yang tidak faham, kita boleh bersoal jawab
dalam Telegram. Seterusnya, ma'rifah. Bila kita dah tahu dah apa itu ma'rifah, apa itu nakirah, macam mana penggunaannya dalam ayat, jadi ini kita nak tahu ciri-ciri ma'rifah. Macam mana kita nak tahu perkataan itu ma'rifah ke nakirah? Macam mana kita nak tahu kalimah itu ma'rifah ke nakirah? Jadinya kita ada 6 bahagian ma'rifah. Baik, yang pertama, dukhul alif lam. Masuknya alif lam. Semua kalimah isim yang ada alif lam, maka dia digelar sebagai al-ma'rifah, ismul ma'rifah, iaitu isim yang khusus. Al-masjid, masjid itu, kita khususkan itu kepada masjid satu tertentu. Yang pertama, mestilah dukhul alif lam. Semua kalimah yang ada alif lam maka digelar sebagai ismul ma'rifah. Baik, seterusnya mim. Kita boleh katakan mim isim mausul. Isim mausul, isim yang berbentuk, yang bermakna yang. Allazi, allazani, allati, allai, semua isim mausul digelar sebagai isim ma'rifah. Semua isim mausul digelar sebagai isim ma'rifah. Baik, seterusnya isim alam. Isim alam. Isim alam adalah isim kata nama. Kata nama. Contohnya Makkah, Muhammad, Fatimah, Sulaiman, Kuala Lumpur, Johor, itu namanya isim alam. Kata nama yang dah ditetapkan. Ia termasuk dalam isim ma'rifah. Baik, seterusnya ra. Ra isim dhamir. Isim dhamir yang kita belajar ada 14 dhamir. Kesemuanya adalah isim ma'rifah, iaitu isim ataupun kata nama khas. Wa, huma, hum, ya, huma, hunna, sampailah ana, nahnu, ia digelar sebagai isim dhamir, iaitu kata nama khas. Seterusnya ra juga isim isyarah, isim yang menunjukkan kepada sesuatu. Hadza, hazihi, tilka, zalika, itu semua termasuk dalam kata nama khas. Kita ada 1 alif lam, isim mausul 2, isim alam 3, isim dhamir 4, isim isyarah 5, dan yang terakhir fah, idhafah, iaitu 2 perkataan yang disandarkan dengan perkataan yang lain menunjukkan kepada satu perkataan. Contohnya baitut talabah, bait rumah, talabah pelajar. Kita tak gelar sebagai rumah pelajar, tapi kita anggap dia satu perkataan, iaitu asrama. Baitul talabah. Nak kenal idhafah senang sahaja. Isim yang pertama tak ada alif lam, isim kedua dia ada alif lam, maka ini digelar sebagai idhafah. Baitul talabah bukan bermaksud rumah untuk pelajar, tapi baitul talabah bermaksud asrama. Dia jadi satu perkataan. Baik. Taib, ayuha tullab, ini adalah ke-6 ini bahagian yang kita kenal dia sebagai isim ma'rifah. Dukhul alif lam, isim mausul, isim alam, isim dhamir, isim isyarah, dan al-idhafah. Kalau awak jumpa tanda-tanda ini, maka kita dah tahu dia itu isim ma'rifah, iaitu kata nama khas. Maka manakala selain daripada itu, maka digelar sebagai isim nakirah. InsyaAllah kalau ada persoalan, boleh terus bertanya dengan saya untuk kita bincangkan apa kemusykilan yang kamu tidak tahu. InsyaAllah pada kelas yang akan datang kita akan masuk satu persatu perbahasan ini supaya kita lebih tahu
lebih mahir dalam penggunaan isim ma'rifah dan isim nakirah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.